Assalamualaikum. Jom kita ulang kaji Fardu Ain bab korban sempena dekat raya. Korban itu apa? Menyembelih binatang. Kita menyembelih binatang korban. Bukan semua binatang dengan niat mendekatkan diri pada Allah pada hari raya korban. Ada Adha lah dan 3 hari selepasnya. Kena faham takrif dia tu. Apa hukum ibadah korban ni? Sunat muakkadah. Ulama mazhab Syafi'i kata sunat ain bagi setiap orang, ain setiap individu tu sekali dalam semua hidup dia kena korban paling tidak. Tapi jadi wajib bila mana? Bila kita niat nazar. Asalnya sunat, tapi kalau kita niat nazar jadi wajib. Jadi wajib korban tu. Bila masa nak korban ni? Pada hari raya Aidil Adha lah, hari nahar tu. Hari raya korban, iaitu pada 10 Zulhijjah, bermulanya selepas sembahyang dan khutbah tu. Dan juga hari-hari tasyrik, iaitu hari 11, 12, 13 Zulhijjah tu, tu hari-hari yang dibenarkan buat korban. Dia bukan sepanjang tahun, itulah peluang yang masanya. Binatangnya apa? Ni secara umum tadi lah. Kambing, biri-biri, lembu, kerbau, unta. Jangan kita pada pandai nak pergi korban kijang ke ayam itik, tak boleh. Boleh ke makan daging korban ni? Kalau kita korban nazar, kita nazar binatang ni korban, aku nazar untuk korbankan binatang ni, tak boleh. Kalau korban nazar, haram dia dan tanggungan dia, keluarga dia, anak dia, isteri tak boleh makan. Sebab dia itu korban nazar, kena agihkan semuanya kepada fakir miskin. Kalau korban tu sunat, kan, sunat dia makan dia, tapi bukanlah makan untuk diri dia, keluarga dia saja. Dia kena agihkan juga kepada orang miskin. Sebenarnya ulama dia bagi pada 3, mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Eloknya dia bagi pada 3 daging tu. 1/3 dimakan oleh pihak yang berkorban tu dan dari keluarga dia. Yang 1/3 lagi dia peruntukkan tu untuk sedekah kepada fakir miskin, orang yang memerlukan, kan. 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat-sahabat handai, termasuklah orang kaya pun tak apa. Hadiah ni nak orang kaya pun boleh, kan, ataupun jiran-jiran. Jadi 3 bahagi untuk diri dia, keluarga dia, untuk miskin dan untuk sesiapa saja, orang kaya ke jiran-jiran. Tapi yang paling afdal ni macam mana? Dalam mazhab Syafi'i ini yang paling afdal sedekah semuanya, kecuali beberapa sebahagian kecil lah untuk dia makan, untuk ahli keluarga dia, ke sekilo 2 kilo je. Yang lain tu memang dia buat sedekah tu nama korban, terkorban lah. Perasaan dia terkorban dan segala-galanya, dia ambil sekadarnya dan yang patutlah. Betul, yang baki ni semuanya dia beri pada orang miskin, orang yang memerlukan, dan sesiapa-siapa lah. Itu yang sebaik-baiknya. Boleh ke kita beri makan kepada orang kafir? Tak boleh. Orang bukan Islam ni untuk korban tak boleh. Haram. Ini ibadah khusus. Kalau pernah kita terbuat, kita taubatlah, kita ganti baliklah korban tu. Kalau kita kata kita uruskan korban untuk orang, penama-penama orang lain, tapi kita gunakan daging korban tu, kita buat kenduri pula. Lepas tu orang non-Muslim kita ajak makan, tak boleh, kan? Jangan kita khianat amanah orang. Hati-hati kalau buat kenduri jemputan non-Muslim ni, pastikan hidangan tu, daging ke ayam ke, bukan daging korban yang daripada tempat lain, daripada benda yang lain lah, yang kita beli sendiri ke, kan. Tapi bukan yang daging korban tu. Kerana Islam tak benarkan. Boleh ke jual kulit dia, tanduk, kepala, kaki, lemak dia? Bagi orang korban tu haram dia nak jual benda, tak boleh. Kalau kita korban tu korban lah semua, kan. Kalau kita dapat daging korban dari orang lain, tu terpulang lah, kita nak makan ke. Kalau dah banyak sangat kita nak jual, itu memang dah hak kita. Tapi kalau kita berkorban, tak boleh. Tak boleh makan. Kita tak boleh jual apa-apa daripada korban tu. Boleh tak khususkan hadiah untuk tukang sembelih? Dalam budaya Melayu sekarang, tukang sembelih dia dapat kepala. Tak boleh. Itu haram tu. Nak bagi upah, ambil duit lain, duit pengurusan apa, bukan dari anggota binatang korban tu. Kalau dia terima macam orang lain terima pembahagian sebagai hadiah, sebagai tak apa, tapi sebagai macam upah yang khusus kepada dia daripada bahagian korban tu, bukan cara dia. Tak boleh, tak dibenarkan oleh syarak. Siapa lah yang dituntut berkorban ni? Orang Islam. Orang Islam
tak sekali lah yang masih hidup tak boleh nak korbankan orang yang dah mati kecuali dia dah wasiat kan. Dia pernah wasiat tak apa. Kita pandai-pandai kita nak korbankan keluarga kita yang dah meninggal tak boleh. Kalau dia ada wasiat tak apa. Yang kedua, balik berakal. Tapi boleh lah keluarga nak korbankan anak dia yang kecil. Tapi orang yang nak tukang niat tu dia kena balik berakal lah. Yang ketiga, bermukim, menetap di suatu kawasan. Bukan nak musafir macam mana nak korban kan. Jadi bermukim lah. Yang keempat, mampu dapatkan binatang korban dan ada belanja untuk diri dia sepanjang hari raya dan hari tasyrik tu. Dia mampu. Kalau tak mampu, gugurlah tuntutan tu. Jadi inilah sebahagian yang kita nak ceritakan tentang korban ni, ringkas lah, supaya tak jemu. Nanti kita cerita lagi kalau ada masa, insya-Allah, sambungan tentang korban, tentang etika ataupun bukan etika lah, adab-adab penyembelih dan sebagainya. Wabihi wallahu alam.